Saya kira kalau daripada tahun 2011 sampai 2022, banyak sangat lah nak masuk kata projek yang kita dah buat kena bom, projek yang masih sustain, atau projek yang ada tak kena bom tapi jadi markas pengganas dan masih ada di situ, cuma yang kita tak boleh nak trace. Kalau on our record right now, kita ada 30 aktif projek lah. Kalau nak campurkan dengan projek yang sebelum-sebelum ni, saya kira hampir 50 projek yang kita pernah buat lah. Ini merupakan salah satu daripada sumbangan anda semua. Tangki ini mampu menampung lebih kurang 9,000 liter air, akan memberi manfaat kepada lebih daripada 1,000 orang. Bantuan-bantuan lain yang Departemen Malaysia Fossil berikan, yang pertama, kalau kita pergi kepada masjid dahulu, setakat ini kita telah ada dan telah kita bina masjid kita sendiri ada 4 buah. Itu tidak termasuk madrasah-madrasah Jilul Quran yang kita bantu untuk laksanakan di masjid-masjid di sekitar Aleppo pada tahun 2014-2015 begitu. Ada sekitar 5 ke 6 buah. Kemudian dalam bentuk telaga air, dari sudut memberikan air kepada masyarakat di Syria, kita ada hampir 15 buah telaga air yang telah kita bina semenjak tahun 2013. Seterusnya kita ada kilang roti. Awalnya pada tahun 2015 kita ada sebuah kilang roti di Idlib, dan kemudian sekarang kita ada another 2 buah kilang roti yang kita dah bina dan dah jalan. Seterusnya kita come into projek pembangunan perkampungan Syrian Al-Haya. Kita ada hampir 100 buah rumah, dan kita insya-Allah dalam perancangan untuk expand lagi projek Syrian Al-Haya ini untuk memberikan lebih ramai lagi pelarian Syria untuk berpindah daripada kemah masuk ke rumah. Sekolah setakat ini kita ada 2 di Syria, kemudian kita ada 1 di Malaysia. Sekolah ni kita berikan nama khusus Sekolah Jasmine Asyam. Itu tidak termasuk sekolah yang telah kita bina awal dahulu di Ma'aratul Nu'man dan juga Sekolah Ain Jalut yang berada di Aleppo. Seterusnya kita bina dan kembangkan Jasmine Asyam, sehingga sekarang ni kita ada 3 buah Sekolah Jasmine Asyam insya-Allah. Kita ada mengusahakan juga projek peternakan ayam. Ini ketika mana Aleppo diserang bertalu-talu, dan kita berjaya juga mewujudkan ladang ayam pada tahun 2014. Di Idlib juga kita kata hospital lapangan yang kita buat di beberapa bangunan. Kita supply mesin MRI, kita ada supply mesin CT scan. Saya ingat lagi pada 2014 kita bantu untuk baiki satu-satunya CT scan yang ada di Aleppo pada waktu tersebut yang rosak. Bantuan kita sangat besar sebenarnya untuk bantu memulihkan ataupun membaiki CT scan di hospital di Aleppo, dan ini bantuan yang doktor di Aleppo sangat-sangat hargai. Kemudian bantuan ubat-ubatan yang lain, dan bantuan untuk kita bukakan dental clinic juga di Mashdabek. Ia juga memberikan kesan yang besar, dan ini akan kembali kepada the main reason kenapa Malaysia Lifeline for Syria itu ditubuhkan adalah untuk membantu masa-masa peperangan yang berlaku ini dalam bentuk perubatan. Alhamdulillah kita berjaya untuk merealisasikan permintaan daripada para doktor di Syria ini untuk membelikan mereka ambulans untuk kemudahan mereka membawa para pesakit ataupun pada mereka yang tercedera daripada serangan ke hospital dan juga pusat perubatan yang terdekat. Projek yang dah diambil alih oleh pengganas. Antara projek yang saya dapat trace adalah salah satunya sekolah kami sendirilah di dalam Idlib, namanya adalah Ma'aratul Nu'man. Kalau saya tak salah, sekolah ni dirampas oleh ISIS pada tahun 2015, sewaktu peperangan tengah tegang di antara baik di peringkat rejim, di side PKK ISIS ataupun di side Free Syrian Army sendirilah. Dan mereka mengambil sekolah ni untuk jadikan kubur tu. Dan memang kita dapat gambar direct daripada rakan lapangan kami yang kita hire untuk menjaga sekolah tersebut, dan beliau masih lagi tinggal dalam Idlib. Cumanya dia tidak selamat untuk kami masuklah sebagai orang kata orang luar, foreigner, ke dalam kawasan tersebut. Memang kita tengok sekolah tu masih di situ, tetapi untuk
membaik pulih semula sekolah itu adalah seperti membuat sekolah yang barulah. Okay, kita kini berada di Sekolah Ain Jalut yang telah diserang oleh tentera rejim Bashar al-Assad dengan 2 buah roket pada 30 Mei 2014. Yang ketika itu kita anak-anak Syria ini yang berada di sekolah ini sedang menantikan tim bantuan kemanusiaan Malaysia dan Kampung Syria dan juga MAPIM untuk hadir merasmikan ataupun bersama-sama dengan mereka membuka sebuah galeri lukisan yang telah dilukis oleh mereka, dan ada di antara lukisan tersebut berkaitan dengan terima kasih Malaysia, bendera Malaysia dan sebagainya, hanya untuk meraihkan, nak menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada rakyat Malaysia yang banyak membantu. Dan begitu, subhanallah, 15 minit sebelum tim bantuan kemanusiaan masyarakat Malaysia dan juga MAPIM tiba ke sekolah ini, itu tepat pada pukul 9 pagi, sebuah roket telah dijatuhkan dan memang disasarkan tepat daripada galeri di sekolah ini. Dan kemudian 15 minit berikutnya roket kedua turut dijatuhkan, dan hasilnya menyebabkan lebih 15 orang kanak-kanak syahid dan juga 5 orang daripada guru-guru yang sedang menanti ketibaan kami juga turut syahid. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ini adalah rambut mangsa serangan sekolah Ain Jalut pada 30 Mei 2014. Nak berbicara tentang impak ketika waktu peperangan sedang berlaku, sekurang-kurangnya kita memberikan sedikit kelegaan buat mereka. Tetapi dalam jangka masa panjang, kita ada perancangan yang impaknya adalah untuk kita mengeluarkan mereka ini dari keadaan yang ada sekarang kepada keadaan yang lebih baik, daripada kemiskinan kepada keadaan yang lebih baik, daripada duduk di kemah kepada satu tempat tidur yang lebih baik. Bila kita provide rumah yang baru untuk diorang ni, so diorang dapat hidup seperti mana kita hidup lah. Dia ada privacy diorang, dia ada kawasan diorang sendiri di dalam satu compound yang terbina baik untuk diorang lah. Bila kita bagi telaga air, kita buatkan telaga air untuk diorang ni, memang diorang dapat sumber air yang bersih. So bila kita bagi telaga air ni sendiri, dia secara tidak langsung memberi diorang ni peluang untuk merasa bagaimana kita hidup di Malaysia tetapi di Syria, supaya kita lihat, kita dapat tengok, kita dapat saksikan saudara semuslim kita ini untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk hidup di negara yang lebih baik, untuk dapat tanah yang lebih baik. Dan pada satu hari nanti, insya-Allah, kita doakan sama-sama supaya mereka dapat bergerak sendiri atas kaki mereka sendiri untuk membangun negara mereka. Perkara ini bukan satu yang mudah sebenarnya untuk continue melihat kejayaan projek-projek yang telah kita laksanakan, apatah lagi projek kita memang sangat banyak. Namun begitu, saya yakin komitmen kita untuk melihat projek ni bukan sekadar kita suka-suka je buat, suka-suka je nak pastikan ada projek, tak. Kita kena pastikan bahawa projek ini datang daripada keperluan, needs assessment, datang dengan planning yang betul, execution, dan kita ada monitoring and evaluation punya report lah di akhirnya. Perubahan kepada kehidupan masyarakat di Syria ini adalah impak yang kita nak lihat. Tidaklah mereka ini hanya redha sahaja, kita dah perang, okeylah, nak buat macam mana? Tak. Kita memberikan harapan kepada mereka, kami datang ni daripada jauh, daripada Malaysia, nak bantu. Jadi terimalah bantuan, bangkitlah. So ini yang kita nak kepada masyarakat Syria. شباب سوريين كانوا موجودين في ماليزيا ويدرسون في الجامعة الإسلامية في ماليزيا. الأمر اللي خلى هي العلاقة تبدأ مع بداية الثورة حقيقة.